Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada petang ini kita beralih daripada tajuk pendidikan, iaitu tajuk yang sebelum ini, kepada tajuk sosio-budaya. Dalam sesi ini kita ada dua tamu selain daripada saya, Dr. Kamil, yang menjadi host yang tetap. Tetapi pada hari ini Dr. Kamil juga menjadi tamu panel macam biasa, menjadi panel juga. Kalau dia nak bertanya soalan pun terserah kepada beliau lah. Tetapi dalam peraturan saya dengan beliau, tidak semestinya beliau menyoal. Tapi kalau dia nak soal, dia boleh soal. Tamu kita pada hari ini ada dua orang, iaitu pertama sekali Datuk Halim, iaitu orang Kelantan, Datuk Halim, Profesor Datuk Halim, orang Kelantan, dan yang kedua ialah Tan Sri Profesor Abdul Latif, iaitu orang Melaka. Orang Melaka. Jadi pernah ikut di Kelantan lah. Jadi kalau cakap Kelantan, kalau kami cakap Kelantan pun Tan Sri boleh faham lah, kecuali yang pelik-pelik tu mungkin tak berapa faham. Jadi baik, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, iaitu tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah mengenai realiti sosio-budaya. Ini tajuk yang sangat serius. Realiti sosio-budaya masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Dalam perbincangan kita tentang pendidikan baru-baru ini, kita mendapati bahawa sistem pendidikan formal cukup baik. Dan di sekolah, di universiti, maknanya kita ada report, laporan dan ada penyata tu macam-macam bagus. Dan kecuali pendidikan formal itu tidak ada sistem sokongan yang kuat, terutama sekali daripada sosial budaya masyarakat kita. Jadi apa yang mereka belajar di sekolah tidak disokong oleh masyarakat kita. Jadi bagi pandangan saya sebagai seorang pendidik, ada kemungkinan kita boleh melahirkan seorang yang ada split personality, peribadi terbelah yang tidak kuat dia punya pegangan. Jadi pada hari ini saya nak tanya Datuk Alim dulu, Datuk. Oleh kerana ini agak akademik sikit dan penonton kita yang dalam sesi yang lepas berjumlah sampai 20,000 lebih, tidak semuanya orang intelek, maka kita perlu tahu dia punya skop. Apakah sebenarnya yang dikatakan sosio budaya itu, Datuk? Dalam round pertama ni kita bagi 5 minit seorang lah. Saya tak akan mencela. Silakan, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pengerusi Datuk Mut. Saya berpandangan bahawa keadaan sosio budaya kita sekarang ni agak kritikal dan cemas. Oleh kerana kalau kita tengok sejarah sosio budaya Melayu Islam di Nusantara dan Malaysia, memang kuat, yang berpaksikan kepada agama Islam dan peradaban Islam sekian lama. Dan sehingga kan ditakluk oleh Portugis pada awal kurun 1411, mereka tidak berjaya untuk mengubah kekuatan sosio budaya Melayu Islam ketika itu, sehingga kita dapat menentang penjajahan sosio budaya di Malaysia. Keadaan ini berterusan selama lebih kurang 300 tahun sehingga British mengambil alih. Orang Melayu berjaya menahan keutuhan sosio budaya dan peradaban Islam. Tetapi setelah merdeka kita pada tahun 1957 merupakan satu endorsement kepada kehidupan dan nilai-nilai sekular yang dibawa oleh British pada masa itu, disambung oleh pemerintah Melayu. Dan disitulah pertama kali bertembungnya sosio budaya Melayu dengan budaya Barat.
budaya sekular. Dan di dalam masa 60 tahun, tak sampai 70 tahun, orang Melayu parah. Kerana kerajaan kita, bangsa kita dan perlahan-lahan peranan ulama, peranan guru-guru dan ustazah menjadi semakin mencabar. Sebab pemerintah walaupun cuba pada awalnya untuk asimilasi ataupun kompromis, membawa masuk nilai-nilai Islam ke dalam perundangan Islam, pendidikan dan juga cara hidup. Tetapi serangan daripada budaya Barat melalui TV, media massa dan segalanya menyebabkan kita rasa tumpas ataupun anak-anak muda kita sekarang ini gagal untuk memperkukuhkan atau mengekalkan sosio budaya Islam yang sekian lama diterap dan ditahan oleh orang Melayu, terutama oleh ulama-ulama dan para ahli baik yang ada di Malaysia dan di Nusantara. Jadi saya kira memang tajuk ini sesuai Datuk Mut sebab walaupun kita ada macam Datuk Mut kata tadi bahawa ada formal education, tetapi dia punya hubungan di antara sosial dan juga cara hidup kita agak berubah. Sebab begini, tuan-tuan dan puan-puan Datuk, budaya sosio Islam itu berdasarkan kepada community decision. It's not individual right. Yang dibawa oleh budaya Barat ialah hak individu. Kita sosio budaya Islam berdasarkan kepada hak community. Body of opinion datang daripada ulama, daripada cendekiawan, daripada raja. Tetapi Barat memberi keupayaan dan ketinggian kepada kelebihan individu. Dan sinilah pertembungan yang sedang berlaku hebat di Malaysia sekarang ini. Dan kalau kita tidak baiki, maka kita akan berkecamuk. Sebab kita sudah tengok betapa orang Melayu sudah berani mencanggah ulama, mencanggah ustaz dari segi aspek peradaban Islam itu. Jadi inilah kita kena harmoniskan hubung di antara kerajaan dan juga body of opinion. Sekarang kita ada body of opinion mengenai sosio budaya. Masing-masing ada cara dia sendiri dan keadaan ini agak berkecamuk dan tidak ada menghormati dan tidak ada hala tuju di dalam untuk streamlinekan ataupun untuk anak muda dan budak-budak ataupun pelajar-pelajar mengikuti dengan cara harmoni dan secara teratur. Seperti sebelum Merdeka, di mana perkara itu amat kukuh. Dalam setiap komuniti itu, kalau imam ataupun mufti memberi sesuatu pandangan, semua orang akur ataupun ikut ataupun cuba mengikuti. Jadi suasana harmoni itu kekal dalam masyarakat Melayu. Tetapi setelah kita merdeka dan sendiri ada kerajaan, kerana itu mula menjadi sedikit terancam disebabkan oleh beberapa faktor lah. Sebab rakyat Malaysia ni terdiri daripada bangsa-bangsa lain yang bukan Islam dan juga kesan daripada TV dan media massa yang mana memang menekan kita dari segala penjuru. Itulah saja sebagai mukadimah saya, Datuk. Terima kasih, Datuk. Okey, terima kasih, Datuk. Kita beralih kepada Dr. Kamil. Mungkin beliau boleh memberi prinsip-prinsip yang asaslah dalam Islam, sama ada yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tadi Datuk Alim cerita bagaimana realitinya, secara prinsipnya kita berada dalam keadaan. Jadi bagaimana Dr. Kamil nanti kalau kita bincang bagaimana nak memulihkan, kita nak balik kepada prinsip-prinsip Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju 1000% yang disebut oleh Datuk Alim tadi. Pertama saya nampak memang perubahan kita ada 3 fasa. Satu, zaman Melayu tradisional. Di mana pada zaman itu kita suka kepada, orang Melayu suka kepada benda-benda estetika. Tarian, permainan, nyanyian dan sebagainya.
Kemudian bila datang Islam, Islam menekankan soal ilmu. Maka timbullah istilah-istilah kalam, kitab, kertas dan segala yang berkait dengan ilmu pengetahuan. Kemudian datang Barat, dan yang paling parah saya ingat, kita balik kepada falsafah. Falsafah Barat ialah manusia ini terjadi mengikut teori Darwin. Dan dalam teori Darwin ini ialah al-waqa' lil aslah. Orang yang terhebat saja yang akan kekal. Kemudian individualism itu menjadi mercu tanda mereka. Tapi kalau kita balik kepada Islam, Islam meletakkan kita semua ini adalah anak Adam. Dalam surah An-Nisa ayat 1. Wa khalaqalakum min nafsin wahidah. Kemudian kita ada pula ukhuwah persaudaraan Islam. Dan yang lebih penting lagi, surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu hatta bukan sesama Islam pun. Kita dengar orang bukan Islam pun, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata lita'arafu itu ialah untuk berkenal-kenalan. Jadi berkenal-kenalan dalam semangat ukhuwah Islamiyah, dalam semangat ukhuwah kemanusiaan, tanpa mengira bangsa, warna kulit, agama dan sebagainya, maka kehidupan kita pada masa itu murni. Tetapi apabila datang individualism, ditambah pula dengan materialism, dan ditambah pula dengan falsafah hidup, siapa cepat dia dapat, dan kita punya sistem ekonomi pun menggunakan sistem ekonomi kapitalism, kemudian liberalism dan macam-macam ism yang kita import daripada Barat, maka orang Melayu menjadi bercelaru. Jadi dua kecelaruan kita. Satu, kita mewarisi tradisi, tahyul, khurafat, taklid dan macam-macam yang negatif. Kemudian datang Islam memberi kepada kita positif dalam segala ilmu pengetahuan, berfikir, berakhlak, bermoral dan macam-macam lagi. Kemudian bila datang pula lepas merdeka tadi, saya rasa campuran. Jadi campuran ini, kalau orang Melayu mempunyai jati diri yang kuat, mereka tidak akan terlarut. Tetapi kerana mungkin orang Melayu pada masa ini juga, pada faham saya lah, mereka ada ilmu pengetahuan, tetapi tidak mencapai tahap yang mencukupi. Sama juga mereka ada keuangan, mereka ada harta benda, tapi tidak sampai mereka ini menjadi orang yang mewah. Mereka orang kata suam-suam kuku dalam ilmu pengetahuan, dalam budaya hidup dan sebagainya. Saya ambil contoh. Dalam sosiologi, dalam sosial ini, perkara yang paling asas sekali ialah soal kekeluargaan. Dalam Islam, keluarga itu sesuatu yang suci, sesuatu yang muqaddas. Hubungan suami isteri, anak-anak itu suatu usrah, suatu gabungan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Keluarga itu tempat orang berlindung dan mencari kedamaian dan ketenteraman. Tapi bila kita menerima nilai-nilai Barat, maka kita lihat anak-anak kita yang berusia belasan tahun sudah diberi kebebasan. Kita jangan terkejut. Kes di Malaysia, saya baca, setahun ada 15,000, hampir 150,000 mereka yang terlibat dengan perzinaan. Jadi perzinaan ini biasanya berlaku dua pihak. Jadi kalau kita kali dua, maknanya 300,000 orang yang terlibat dengan perzinaan. Dan sekarang ini juga perceraian, soal rumah tangga, soal pengabaian keluarga dan berbagai-bagai lagi. Jadi ini semua adalah hasil daripada, saya katakan tadi, saya nak petik lagi kata-kata Za'bah, walaupun 300 tahun, 400 tahun, atau sekadar 500 tahun orang Melayu menganut Islam, tapi keislaman kita masih seperti kulit bawang. Walaupun pada tahun 70-an, pada abad yang lepas, ada sedikit macam gerakan Islam, tetapi dia masih mendatar. Tidak masuk betul-betul ke dalam jiwa sebagai Islam sebagai cara hidup. Orang menganggap pekerjaan dan kehidupan ini sebagai ibadah. Tapi itu hanya merupakan retorik yang tidak menjadi mendarah daging
dalam kehidupan orang Melayu Muslim. Kata itu dulu. Okey. Terima kasih Dr. Kamil. Tan Sri, nampaknya dua orang panel kita ni cukup pesimis. Melihat sosio budaya kita sudah terombak dan sudah menjadi kacau kerana kegagalan masyarakat kita, kerana kegagalan kerajaan kita, mungkin kerana apa-apa semua sekali. Saya tak nak buat soalan-soalan apa lagi. Saya nak tanya Tan Sri, cuba Tan Sri nilai sama ada berasaskan kepada data-data tadi ataupun data-data lain tentang kekuatan dan kelemahan. Tidakkah ada imbangan yang cukup? Dalam sesi pertama ni saya nak dengar satu ulasan lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan dulu tadi menarik dan menceritakan permasalahan. Tapi sebelum saya nak menceritakan permasalahan, kita kena melihat sosio budaya dalam perspektif positif dan juga negatif. Tadi dah banyak negatif. Yang positif saya cerita tadi yang penting. Jadi saya nak menerangkan tafsiran konsep yang dikatakan sosio budaya di sini. Dan sosio budaya ini dalam hal kehidupan masyarakat, dalam masyarakat itu lengkap cara hidup dia. Sosio budaya itu termasuklah pendidikan, ekonomi, agama, sains, teknologi dan sebagainya. Jadi masyarakat Melayu yang kita katakan masyarakat Melayu ini berada di rumpun Melayu. Luas perkataan Melayu. Dan Melayu ni pula dikaitkan dengan Islam. Islam pula kita akan perhatikan bagaimana ajaran Islam, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua-dua ini mungkin sekali kait mengait. Kalau dilihat dari segi positif, saya rasa nilai-nilai murni Melayu dan Islam yang beraras tinggi itulah yang dikatakan tamadun. Yang dikatakan sosio budaya, kehidupan warisan yang tinggi, nilai tinggi itulah yang dikatakan tamadun ataupun peradaban. Jadi peradaban kita, yang pertama sekali peradaban orang Melayu. Yang kedua, orang Melayu pula dikaitkan dengan Islam. Jadi peradaban Islam dan peradaban Melayu gabung kukuh untuk menentukan apa itu Melayu. Jadi kita lihat dari segi agama Islam, Allah melalui wahyunya, iaitu kita dapati Al-Quran menjadi sumber utama dalam suatu peradaban Islam. Ini yang penting. Jadi yang mengutamakan iaitu akidah, syariat dan akhlak. Ini teras. Itu dan dirandaikan ini yang beraras tinggi, yang maha tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai hubungan yang baik yang dikata hubungan hubungan dengan Allah, hubungan nas dengan manusia, dan yang ketiga hubungan manusia dengan alam sekitar. Gabungan inilah membinakan satu warisan peradaban Islam yang boleh diterima oleh orang Melayu. Islam datang orang Melayu diterima dan orang Melayu pula mengamalkannya berdasarkan warisan budaya Melayu yang beraras tinggi. Jadi beraras tinggi inilah menjadikan warisan Melayu yang hebat, yang positif, yang baik dan indah sehingga sekarang, penuh kesopanan dan Islam sebagai kera utama. Gabungan Melayu dan Islam ini kukuh dalam membina suatu warisan peradaban. Jadi kehidupan sosio budaya yang dikatakan hal kemasyarakatan ini betul-betul apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan dilakukan kita sebagai manusia yang sempurna, sebagai bangsa Melayu yang berperadaban. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi cabaran, kita dapati kekuatan orang Melayu dan Islam. Sebab itu penjajah Barat pada 1511 Portugis ataupun jajah Belanda sebagainya nak datang nak menjajah, nak mempengaruhi, nak mendakwakan agama, orang Melayu umumnya menolak. Sebaliknya, kita menerima pengaruh Islam yang kuat dari segi pendidikan, dari segi tulisan, bahasa Arab dalam masyarakat Melayu. Kita terima sebagai satu norm, amalan yang baru, yang baik. Jadi berdasarkan pada hakikat ini, kekuatan kita sebagai warisan peradaban Melayu dan Islam ini sangat kukuh dan saling erat, kena difahami, dan dalam keadaan perkembangan daripada dulu dan sekarang sejak Islam datang pada abad yang ke-12, kita menghadapi berbagai-bagai cabaran. Cabaran itulah yang banyak dikemukakan oleh
Jadi kekuatan satu, kita tetap kukuh dengan ajaran Islam dan budaya Melayu. Dan yang kedua, cabaran itu masalah sosial. Masalah sosial budaya itu macam-macam. Mempunyai jati diri yang lemah, tidak menghormati orang tua-tua, dengki-berdengki, fitnah dan sebagainya. Pertama sekali, pemimpin kita yang tak tentu arah hidupnya, yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Dan bercanggah ini yang negatif. Jadi dalam konteks ini saya rasa masyarakat Melayu diambang satu kecemerlangan mengikut apa yang dikatakan Melayu Islam, orang hormat. Sebab identiti Melayu ni dihormati oleh masyarakat dunia. Bersopan santun, berbudi bahasa. Ini ditegaskan lagi dalam ajaran Islam. Sebab itu terima. Bila raja menerima masuk Islam, rakyat Melayu semua, hampir semua masuk Islam. Ini kekuatan dia. Jadi berdasarkan pada ini, cabaran dia ialah negatif, apa masalah sosial yang kita akan bincangkan selepas ini, dan menjadi cabaran dari segi bahasa, budaya, akhlak, peraturan, ilmu dan sebagainya. Tapi saya yakin kita adalah bangsa Melayu yang berperadaban, mempunyai kekuatan jati diri, berteraskan Islam dijunjung, adat dan warisan dikendung. Terima kasih. Okey, terima kasih Tan Sri. Nampaknya ketiga-tiga panel kita lebih kurang lah. Maknanya kalau saya rumuskan, secara budaya warisan, yes. Dulu, kita suatu bangsa yang beridentiti tinggi dan mempunyai jati diri tinggi, dihormati oleh orang lain dan sebagainya. Tetapi akhirnya terhakis oleh perkembangan-perkembangan baru kerana kita tidak mampu bertahan. Mungkin oleh sebab-sebab yang banyaklah, termasuk soalan terbuka dan sebagainya. Jadi saya nak persoalkan dulu. Saya sebelum tu saya kata saya nak fokus kepada 3-4 perkara. Satu masalah apa yang dikatakan sistem nilai dalam masyarakat kita yang sudah begitu terhakis. Yang kedua, dari segi institusi sosial, kita sudah tidak berfungsi kalau saya dengar tadi. Yang ketiga, sistem sosial kita kacau dan mungkin penyakitnya ialah kelemahan-kelemahan kita berhadapan dengan budaya dan tamadun barat dan sebagainya. Jadi Datuk Alif, macam mana ni? Sekarang ni kita cuba santai lah. Kita bincang, saya nak timbul-timbul sikit ni. Jadi kalau kita balik kepada kita punya sistem sosial, jauh mana sekarang ni sebuah sistem kita boleh bertahan? Katalah kita pergi ke institusi dulu. Misalnya, pertama sekali ibu bapa yang dikatakan sebagai kalau bapa kencing berdiri, anak berlari dulu. Maknanya bagaimana bapa begitulah anaknya, bagaimana bagaimana kuah nasib. Jadi bagaimana sistem institusi sosial kita dengan rumah tangga, keluarga, sekolah, masjid, tempat apa semua sekali. Boleh tolong ulas sikit? Saya berpandangan nilai seseorang itu lebih kepada cara upbringing, peradaban keluarga dia dan juga pembelajaran yang diterima. Jadi rata-rata orang Melayu yang dikira berjaya mendapat pendidikan daripada Barat, daripada Amerika, daripada London, France, Germany. Dan ada juga separuh daripadanya mendapat pendidikan Islam daripada Madinah dan juga Middle East, Al-Azhar dan juga di Nusantara. Jadi bila mereka balik, inilah isu pertembungan yang berlaku sepanjang 70 tahun yang lampau sehingga sekarang. Dan ini menjadi polemik di dalam masyarakat. Dan untuk mendirikan satu keluarga Islam yang ideal, kita mendapat banyak cabaran dari berbagai-bagai yang saya Datuk, saya nak tahu Datuk punya pandangan, ada pertembungan dalaman antara pihak-pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeza ataupun pertambungan kita semua dengan orang luar, Barat dan sebagainya? Mana satu faktor yang sebenarnya memberi? Antara sama kita orang Melayu sebab pendidikan mereka berbeza, pertembungan nilai berlaku di Merata, di Kelantan, di Kuala Lumpur. Dan ini memang berlaku di antara kita. Dan keadaan ini bertambah teruk dengan adanya serangan budaya Barat yang datang. Dan keadaan inilah menyebabkan peranan individu menjadi sedikit tempang.
Sebab tidak ada satu institusi yang sahih, diterima, legitimate, consented oleh masyarakat Melayu kita. Ini yang saya kira yang perlu dibaiki dengan segera supaya tidak terkeluar nilai yang dikatakan budaya hak individu itu yang ditekankan oleh budaya barat kepada kita. Sekarang ni orang Islam pun menerima hak individu itu sebagai satu legitimate, satu benda yang betul. Padahal dalam Islam itu perkara yang salah. Perkara yang salah, hak individu itu tidak mutlak. Dia berasas kepada hak komuniti, di mana berasas kepada nilai-nilai yang berasaskan Al-Quran dan hadis dan peradaban Islam yang sekian lama. Ini yang kita perlu baiki semula. Sebab disebabkan masyarakat kita terlalu terbuka, maka nilai-nilai kehidupan itu sudah berbeza, menjadi terlampau kapitalistik, terlampau menjadi demokratik. Sebenarnya Islam itu ialah demokratik terpimpin. Pada mula permerdekaan kita, memang kita punya demokratik adalah terpimpin. Dipimpin oleh orang yang punya ilmu, mempunyai daya fikir yang tinggi, dan usaha dan budi pekerti yang sempurna mengikut budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Datuk. Keadaan itu, ya. Okey. Bila Datuk kata macam tu, seolah-olah kegagalan pihak ulama. Dulu ulama adalah legitimasi. Mereka itulah yang menjadi puncak kepada segalanya. Nak tak nama anak pun ulama, nak apa-apa semua sekali ulama. Nak tanya Datuk Kamil, bagaimana Datuk Alim kata ulama telah jatuh, institusi ulama telah habis dan legitimasi ulama sudah gugur. Bagaimana ni? Dan sepanjang sejarah, kita tidak boleh mempersalahkan ulama semata-mata. Daripada zaman Osmaniyah Turki dan sampai zaman kita merdeka, elit politik, elit ulama dan elit intelektual merupakan gabungan yang menjadi panduan kepada masyarakat. Jadi kerana kegagalan 2-3 oknum inilah menyebabkan rakyat menjadi kelam kabut. Pertama sekali, politik. Saya ambil dulu, bukan saya nak menyentuh, tapi kalau kita tengok zaman awal dulu, Raja-Raja Sultan di Terengganu misalnya, Sultan Abidin, 2, 3, pergi belajar di Mekah, jadi orang alim. Demikian juga Sultan Selangor yang terkenal, Sultan Alam Shah dan sebagainya, merupakan orang-orang alim yang memimpin rakyat. Kemudian sampai satu zaman, selepas kita merdeka, pihak-pihak yang disebut sebagai istana, tidak lagi begitu mengambil berat tentang hal-hal keagamaan. Mungkin secara rasminya mereka lah menjadi penguasa penaung. Tetapi mereka tidak menjadi contoh teladan. Mereka lebih banyak terlibat dengan soal-soal kesokanan, soal hiburan dan sebagainya. Maka dengan sendirinya semacam terputus tali rantai antara istana dengan rakyat yang menjadi jurang yang jauh, kecuali protokol-protokol dan adat Melayu. Kemudian elit-elit politik kita pula kebanyakannya balik daripada barat dan kemudian bertemu dengan ulama-ulama yang kebanyakannya menjadi pembangkang, bukanlah politik, dalam sosial. Maka berlakulah pertembungan antara ulama dengan elit politik. Dan di situ lagi mengkacau bilaukan kita punya keberkesanan berjemaah yang disebut oleh Datuk Alim tadi. Sepatutnya Okey. Ya. Tan Sri, nampaknya Dr. Kamil kata dia tak percaya ulama sudah hancur sekarang. Saya nak tengok ulama sama ulama berbalah, mufti sama mufti berbalah, pendakwah sama pendakwah berbalah. Adakah orang lagi balik pada ulama nak menentukan apa-apa sekarang ni? Macam dulu nak merdeka, ulama menentukan hari. Tapi sekarang macam mana? Saya rasa ulama ni penting dalam masyarakat kita. Dan saya rasa sekarang menteri di Jabatan Menteri Jaga Agama. Saya sangat sokong. Dia menjadi penasihat yang utama. Setiap perkara itu, saya mencadangkan juga supaya tiap-tiap esko negeri di mana mufti menjadi ahli esko juga.
Ini penting. Apabila kita membuat dasar apa-apa, pandangan ulama tu dia ambil kira utama dalam pembentukan kerajaan, dalam urusan kerajaan. Jadi saya yakin ulama ini sangat penting dalam warisan peradaban sosio budaya kita, kerana Islam dijunjung, ada warisan dikendung, ulama lah pucuk kata sekali. Jadi berhubung dengan ini, saya rasa institusi ulama ini dan dikaitkan dengan raja, dikaitkan dengan pemerintahan, kena diperkukuhkan. Dah kukuh, tapi diperkukuhkan lagi. Misalnya saya ambil contoh, raja sebagai ketua agama. Itu institusi raja. Jadi alhamdulillah, di mana negeri-negeri semua Islam menjadi agama persekutuan. Jadi kita martabatkannya, kita gunakanlah kuasa kita dan sebagainya. Semua peruntukan kerajaan bunga Islam kita tanggung. Okey, Tan Sri. Ya. Sorry lah, saya nak potong-potong dulu. Nak cari angle yang jelas kita nak bincang. Balik pada Dato' Alim. Tan Sri mencadangkan supaya mufti menjadi exco negeri dan mufti mungkin di peringkat pusat jadi anggota kabinet ke apa-apa semua sekali. Jadi dia Tan Sri suka benar. Tapi saya ingat saya dulu telah pun, saya rasa kalau tak salah ada mufti sebuah negeri ke Perlis ke mana, mufti selalu hadir pada exco. Tetapi nak kata mufti dengan LA berbeza. Sebab LA dia ada rujukan dia, akta sekian. Tetapi mufti kalau hadir mesyuarat exco, apa mufti nak buat? Macam mana Dato' Alim? Pengalaman kita yang telah lalu. Saya setuju sebenarnya tu. Dan inilah sebenarnya central problem. Inilah punca utama. Sebab semasa merdeka, kita kena ingat bahawa undang-undang Malaysia berasaskan kepada sekular dan undang-undang Islam terkeluar di dalam mainstream Malaysia. Jadi di sinilah sebenarnya, dan saya nampak pada awal pemerintahan dahulu cuba nak masukkan, harmoniskan nilai-nilai hukum hakam Islam dan cara hidup Islam ke dalam body law, undang-undang persekutuan pada masa itu. Tetapi sebagai contohnya, untuk meletakkan, menyatu padukan agama Islam di bawah agong itu pun sudah tidak dapat persetujuan daripada kerajaan-kerajaan negeri. Maka di sinilah punca utamanya berlaku persekitaran yang agak berlaga daripada awal lagi. Dan kegagalan ini ternyata bila JAKIM pun kadang-kadang dipersoalkan dari segi undang-undang penubuhannya. Jadi inilah isu yang pertama yang patut diuruskan oleh kerajaan sekarang ini supaya membolehkan ahli-ahli parlimen dan pembuat dasar undang-undang di negara kita menghormati apa yang dikatakan Islam itu agama persekutuan. Dan mestilah disokong oleh satu usul oleh parlimen supaya agama Islam ini semua tetap tertinggi dan mesti dipraktiskan di dalam kehidupan politik, di mana politik itulah tonggak sosio budaya. Sosio budaya Islam itu mesti ditonggakkan. Dan kalau kita letak raja sebagai tonggak kepada parlimen, kepada perlembagaan Malaysia, inilah isu yang patut dibawa oleh agong dalam setiap masa, sama ada dalam parlimen punya pembukaan ataupun apa-apa isu mesti ditegakkan undang-undang Islam itu ataupun peradaban ataupun sosio budaya Islam itu sebab sosio budaya Islam itu ialah universal. Semua orang suka. Siapa tak suka orang berbudi bahasa mulia? Contohnya Nabi Muhammad disukai oleh seluruh. Tetapi kita tidak mahu menegakkan peradaban Muhammad Rasulullah itu. Ini yang saya kira satu kegagalan yang mana perlu diperbaharui segera sekarang ini, Dato'. Okey, terima kasih Dato'. Saya nak pergi pada Dr. Kamil. Dua tokoh akademik kita yang bukan berlatar belakangkan agama. Mereka itu sosiologis. Jadi mereka sangat mengharapkan para agamawan kita boleh mempertahankan kedudukan agama dalam semua institusi masyarakat. Tetapi adakah para agamawan kita cukup personality? Ada personality yang kukuh, mufti ke tidak mufti ke? Bila agama Islam dicabar,
adakah mufti yang begini mempertahankan atau ulama yang begini mempertahankan? Tetapi saya tengok yang bercakap-cakap tu banyaknya ikut arus sajalah pada pandangan saya lah. Dr. Kamil. Ya, kita balik kepada Islam ni, Datuk kata tadi. Soalan saya ialah sama ada kita mempunyai para ulama termasuk mufti dan sebagainya yang ada personality untuk mempertahankan kedudukan Islam itu dalam sistem pemerintahan negara. Soalnya dari segi political will, kita betul-betul nak baiki ke tidak? Sebab kalau kita nak baiki, saya sekarang ni kita tidak lagi soalkan soal political will orang politik. Soalnya harapan dua profesor kita ni supaya orang agama kita, mufti dan sebagainya masuk jadi exco, jadi kabinet dan sebagainya. Adakah mereka itu ada personality yang kukuh untuk memperjuangkan kehendak Islam dalam kabinet, dalam exco dan sebagainya? Kita tak boleh tengok individu tertentu. Tapi kita melihat institusi itu. Institusi ulama kita masih kukuh. Cuma sekarang ni kita tak boleh letak individu-individu tertentu itu sebagai model. Macam juga sekarang ni kita menghadapi krisis kehilangan model dalam masyarakat. Saya ambil satu contoh. Institusi yang paling dekat dengan kita dari sisi sosial ialah institusi perkahwinan. Perkahwinan dalam Islam ni mudah. Tapi siapa yang mengajar? Menjadi membazir, mengaji besar-besaran, 7 hari 7 malam, buat di hotel, habis ratus ribu, bunga juta-juta. Orang politik aja, selebriti aja, kemudian ustaz-ustaz pun ikut-ikut sama. Jadi ini masalah kita semua. Jadi sebab itu, kalau kita nak betul-betul, saya kata awal-awal lagi, pertama institusi masjid kena perkasakan. Sekarang ni kita biarkan institusi masjid ala kebala, kata orang Kelantan. Ikut dan begitu saja. Cover dah, lantik. Kita kata imam-imam yang betul-betul, yang paling rendah, imam-imam yang betul-betul, berwibawa dalam masyarakat. Berwibawa segi ilmunya, berwibawa segi budimannya dan sebagainya. Sekarang ni kita ambil orang panggil ala kebala, makna orang kata acah-acah begitu saja. Sebab itulah sekarang ni anehnya orang Malaysia nak cari contoh masjid pasal pergi ke Singapura. Okey. Cukup. Tan Sri dan Datuk Halim. Apa pandangan Tan Sri dan Datuk Halim yang mengharapkan supaya para ulama kita mempertahankan institusi Islam dan segala-gala Islamnya sehingga kan Tan Sri mencadangkan supaya mufti dan sebagainya masuk jadi exco. Tetapi saya kata para ulama kita sekarang yang ada sekarang tidak mempunyai kredibiliti yang cukup untuk mempertahankan kedaulatan Islam kerana mereka tidak mempunyai personality yang hebat. Oleh kerana itu mereka biasanya kalau sudah bertembung dengan segala apa semua sekali, mereka tidak cukup semangat untuk mempertahankan. Misalnya orang mempertikaikan raja. Berapa orang ulama yang mempertahankan? Orang yang mempertikaikan kedudukan JAKIM. Berapa orang ulama yang mempertahankan JAKIM? Orang mempertikaikan ini. Termasuklah orang macam saya, tapi orang tidak menganggap sebagai ulama saya. Saya ni orang luaran sikit. Jadi soalnya sekarang ni, harapan Tan Sri dan Datuk itu adakah boleh kita laksanakan berasaskan kepada realiti para ulama dan ustaz yang ada sekarang? Saya berpendapat institusi ulama itu penting tapi perlu diperkasakan. Jadi satu institusi boleh bermusyawarah. Sekarang ada juga ulama berpecanggah pendapat. Mengikut mazhabku, mengikut ini dan sebagainya. Kita bergaduh hidup kita. Kalangan ulama ni. Jadi dengan ada institusi ulama diperkasakan, kita membuat satu wawasan barulah. Nak suruh benda dibaik. Jadi ulama ni mesti kita hormati. Bila dah dihormati, watak ulama tu sendiri mestilah betul-betul ikhlas kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling penting. Tapi yang Prof tadi kemukakan tadi, ada yang ulama yang menghadapi masalah tak sokong sepenuh usaha murni kita, dia tak sokong. Ada juga ini ulama yang mementingkan diri. Jadi benda-benda yang macam ni
fenomena ini boleh kita selesaikan dengan memperkasakan institusi ulama, menjadikan misalnya khusus macam PTD ada PTD bagian ulama pula mesti diperkasakan dan kena panggil jemput orang yang intellectual, social sciences, orang bukan Islam pandangannya, supaya ulama itu tetap jelas kerja kerana Allah itu betul-betul membina masyarakat Islam. Sebab itu kalau kita dapati sekarang orang ada yang mempelecehkan ulama. Bagi saya ulama itu hebat, penting dalam masyarakat, tetapi perwatakan ulama itu kita kena betulkan. Sebab itu bila kita tengok misalnya ada golongan ulama yang masuk politik, saya tengok dah bercanggah dengan asrat kita yang murni. Sebab dia melihat kepentingan orang sokong dia tadi tu, dia lebih mementingkan itu. Ini yang saya rasa macam Prof kemukakan tadi. Ada juga ulama ini, tapi saya yakin dengan ada reformasi baru kerajaan sekarang yang melihatkan agama itu, Islam itu penting. Saya tengok ulama, institusi ulama dan melalui imam di masjid-masjid sudah dipertingkat tarafkan. Siapa nak jadi imam sekarang mesti ada ijazah. Syukur, alhamdulillah. Dan yang kedua, pastikan imam ni pula pandai bercakap, pandai berhujah, mempunyai perwatakan yang baik. Alhamdulillah kita ada masalah-masalah kecil. Dan yang ketiga, pressure ulama ini dengan disokong oleh rakyat tadi memainkan peranan penting cuba membetulkan suasana yang salah buat oleh kerajaan ataupun menegur kepada pucuk pimpinan kita yang salah laku. Ulama ini penting. Janganlah main media massa. Yang menjadi masalah sekarang, kalau kita tengok media baru sekarang, macam-macam pandangan. Tegur-menegur. Yang sedihnya ulama dengan ulama bergaduh, mempersoalkan satu dengan lain. Jadi ini tak harus berlaku. Jadi kita yang bukan ulama ni mentengok ini ke ulama. Jadi ini kita kena betulkan. Saya berpendapat ulama tetap penting dalam institusi masyarakat, sama dalam politik, dan dia menjadi rujukan utama. Misalnya Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Zulkifli dah diterima. Oh, saya gembira sebab saya tengok orangnya berilmu, kesopanannya tinggi, baik. Jadi dia menjadi rujukan. Bila Perdana Menteri dah melantik pertama kali seorang ulama menjadi menteri di Jabatan Menteri, itu saya rasa kita meyakinkan kita bahawa institusi ulama itu diiktiraf, dan ulama ini kenalah memainkan peranan penting. Janganlah jadi terbalik pula, dah jadi pak turut benda yang tak baik. Jadi insyaAllah saya yakin niat murni kita ini, kita mempunyai gagasan nak membina masyarakat sosial budaya masyarakat Melayu. Institusi ulama ini penting. Kita tak mau terjadi macam ibarat institusi gereja Kristian dah tak pakai sekarang, dah lebih pada materialisme. Jadi sekarang ulama ni kita mahu kekal sekarang, masa depan dan bila dia masuk bagi membentukkan. Terima kasih Tan Sri. Mungkin saya sebagai pengurusi, saya rasa saya sangat terima lah pengurusi atau sebagai rakyat, bahawa dalam negara kita ini orang menghormati institusi ulama, dan saya tengok masyarakat menghormati ulama, kecuali kalau ada apa-apa yang sangat kritikal. Jadi Tan Sri kata kita perlu memperkukuhkan ulama. Jadi mungkin Tan Sri tak huraikan banyak lagi macam mana boleh Datuk Halim, macam mana kita nak memperkukuhkan ulama itu, institusi ulama itu. Sedangkan institusi ulama itu dihormati, tapi realitinya ulama yang duduk di institusi itu, kata orang, saya pun terasa hati juga sebab saya orang kata macam tu juga, tapi saya anggap saya ulama. Macam mana nak kukuhkan ulama gitu dari segi kemampuan berkomunikasi, kemampuan bergaul dengan orang, ada kehebatan untuk menegur orang, ada kehebatan untuk membetulkan sesuatu yang tak betul. Macam mana tu? Kita nak sokong para ulama ni supaya ulama ni berfungsi kuat. Saya mempunyai pandangan dua faktor yang boleh mengukuhkan peranan sosio budaya yang boleh dilakukan oleh ulama. Satu, ulama ini mesti menjadi pencetus body of opinion. Satu benda yang boleh dia mendapat sokongan daripada rakyat. Dan mereka ini tak perlu masuk politik. Inilah sebenarnya yang perlu ada, sebab body of opinion, pandangan dan hala tuju yang ditunjuk oleh ulama ini penentu kepada siapa yang nak dipilih oleh rakyat nak jadi wakil rakyat. Nilai-nilai ini yang perlu diterapkan oleh ulama
kepada majoriti masyarakat Islam dan juga pada orang-orang bukan Islam yang menghayati, yang menyokong nilai-nilai agama Islam. Ini orang-orang ulama yang telah dimainkan oleh contohnya Tok Kenali. Bila diberi peluang oleh raja untuk menjadi mufti, dia tak mahu sebab dia mahu satu keadaan independensi, satu perkataan yang mana dia boleh beri pandangan kepada masyarakat umum yang mana yang membetulkan pandangan orang ramai pada ketika itu. Dan sekarang kita amat memerlukan orang-orang yang sedemikian ni, personality yang tidak berpolitik tetapi boleh mengawal atau memberi hala tuju petunjuk kepada masyarakat ramai. Ini satu peranan ulama, sama ada melalui institusi ulama, individu ke apa ke, tetapi dia memang bekerja untuk Allah SWT. Yang keduanya ialah peranan ulama di dalam politik. Peranan ulama di dalam politik ini lebih kepada untuk mengundi, untuk memberi hujah kepada Parlimen bahawa hala tuju peradaban dan undang-undang Malaysia mesti ditegakkan berasaskan sosio-budaya dan peradaban Islam yang sekian lama menjadi teras kepada pemerintahan di Malaysia. Dan ini mesti dikembalikan, dan Tan Sri Muhyiddin sekarang telah mula. Tetapi kita tidak boleh membuat sendiri, kita mesti juga mendapat pandangan dan sokongan daripada orang bukan Melayu. Orang bukan Melayu memang menyokong peradaban Islam yang maha tinggi itu. Jadi dua peranan ini perlu disegerakan sekarang. Dan perkara ini untuk endorsement kepada body of opinion, leader of opinion dari segi agama ini, dahulunya ialah dilantik oleh raja. Atau endorsement itu datang daripada istana. Sebab dulu istana ialah sambungan Nabi, sambungan ahli lebaik yang menjadi ketua, yang boleh memberi petunjuk di mana hidayah dan daripada Allah itu datang. Di samping ilmu yang dipelajari, ulama itu mendapat hidayah. Hidayah inilah yang perlu menjadi satu hala tuju. Dan selalunya pihak istana memang saya kira cukup ketika sekarang ini untuk memain peranan yang penting dalam menegakkan tenet ataupun nilai-nilai sosio-budaya Islam itu dan juga peradaban Islam itu dikemaskinikan. Dan kita tidak boleh mengharap sangat kepada orang politik. Kita mesti memberi pengharapan ataupun hasrat yang tinggi kepada ulama yang independen tadi, yang menjadi ulama di setiap penjuru negara kita, yang mana dihormati ramai. Ini yang saya sedang menunggu-nunggu. Terima kasih. Terima kasih. Nak balik pada Datuk Kamil. Datuk Alim mahu ulama menjadi pencetus idea, body of opinion, leaders of opinion, kepimpinan idea dan sebagainya itu di tangan ulama. Kemudian masalah nak masuk politik tak politik tu saya tak nak bincang lagi lah. Macam mana Dr. Kamil nak jadikan ulama sebagai orang ke depan dalam memberi idea, bukan membuntut idea mana-mana orang? Saya nak ambil contoh. Kelantan, Terengganu, Kedah pada masa dulu. Ulama-ulama mereka tu saya ingat nak banding dengan orang sekarang ni dari segi ilmu lebih kurang sama. Kalau mungkin ada setengah orang sini sekarang ni lebih banyak kitab, lebih tinggi ijazah. Tetapi kepribadian ditunjuk oleh Tok Kenali sebagai contoh. Memang dia mengemukakan idea pada tahun 1918-20 dulu, dan dia cukup personality yang kuat. Sehingga bila Datuk Perdana pergi rumah dia, dia bercakap atas parking, atas gerai rumah dia. Maknanya dia mempunyai peribadi yang kuat. Dan dia tak perlu nak pakai jubah apa. Dia pakai kain, dia pakai baju, tak pakai kasut pun. Tapi kenapa dia dihormati oleh sultan, oleh istana? Dan yang mutakhir katalah, mufti seperti Haji Makno. Yang kita tahu, dia mengajar di istana. Daripada anak raja sampai kepada cucu raja, sampai bapa raja. Dan dia cukup dihormati. Dan saya nampak bila raja perempuan nak bersalam dengan dia pun, raja perempuan ambil kain, berlapik. Maknanya, personality, tower yang personality tu, contoh yang hebat yang diberikan oleh ulama-ulama dulu. Jadi sekarang ni masalah, ulama-ulama sekarang ni minta maaf saya cakap, dijangkiti oleh materialisme seperti orang lain. Bubuk pangkat, bubuk kedudukan, lobby nak jawatan dan sebagainya. Ini yang menghancurkan ulama.
Tapi cara nak penaik tu, cara nak penaik tu. Cara nak penaik tu. Dia nak penaik dia bukan saya ingat lah. Sekarang ni ulama-ulama sekarang ni saya kata kekurangan ruh. Siapa kata Iqbal, bila barat datang, mereka hilang ruh keislaman itu seperti juga orang intelektual pergi belajar di barat, ambil ilmu barat tapi kita tidak ambil ruh sebenarnya. Jadi itu yang berlaku sekarang ni ialah tidak berlaku perimbangan antara spiritual dengan material di kalangan orang-orang agamawan sekarang ni selepas mereka bertukar dari pondok pergi ke sekolah, pergi ke universiti dan sebagainya. Okey, terima kasih Dr. Kamil. Ada lagi masalah tak selesai, Tan Sri? Ya. Ini cerita Dr. Kamil dengan saya ni, ada dalam sejarah Kelantan ni, kekuatan agama di Kelantan tu, kerana 3 manusia ni. Tok Kenali, Tok Perdana, Tok Laksmana. 3 rangkai, sekawan. 3 kawan serangkai. Orang inilah yang orang panggil lambung bola, sambuk bola tanggung, smash dan sebagainya. Bagaimana kita nak adakan komposisi macam ni sekarang? Antara Perdana Menteri, antara ulama, mufti sebenarnya, dan antara ketua pentadbir. Ketua pentadbiran Laksmana, Perdana Menteri, Datuk Perdana dan Tok Kenali sebagai ulama. 3 oknum dalam satu komposisi. Saya rasa ini gandingan yang bijaksana. Yang kita patut, dan memang Islam menuntut benda ni. Jadi saya berpendapat kesedaran pucuk pimpinan dan perpaduan umat Islam itu sebagai asas. Kalau kita umat Islam masih bergaduh, bertelingkar, berlawan sana orang sini pun tak ada satu pun kita nak menghormati tokoh. Jadi yang main peranan sini ialah ulama. Saya setuju, ulama yang akan membawa obor air, menyejukkan suasana, membetulkan suasana. Jadi dalam hal ini saya berpendapat ulama tu perlu dipertingkatkan. Saya setuju yang maknanya dipertingkat, dihormati, dihapa dan sebagainya. Bagi saya institusi ulama yang jelas, yang hebat itu patut diperkasakan. Dan dia kena diletakkan juga di bawah, misalnya di bawah raja-raja Melayu. Dan yang paling penting, ulama tu mesti melihat bukan kacamata daripada dunia Arab dan sebagainya, tapi mesti melihat realiti masyarakat budaya Melayu. Ini yang saya rasa kena imbang. Sebab tu Islam dijunjung ada warisan dikendong, warisan budaya. Jadi hal ini saya kata kita perlu ulama yang macam ini. Jadi kalau kita tengok dekat televisyen, ini satu contoh lah, atau dalam media baru, kita tengok menakut-nakutkan tentang fikiran beberapa ulama yang negatif lah. Semua benda yang sunat dia seolah-olah wajib. Dia menakutkan masuk neraka. Ini saya rasa dah zaman dah tak boleh. Jadi sekarang saya berpendapat dalam dunia sekarang, ulama sekarang pun dengan adanya universiti yang dalam pengajaran Islam, akademik Islam tadi telah mengimbangkan. Ini dia. Dan yang kedua, institusi masjid perlu diperkasakan. Saya setuju. Bukan dewan balai raya lah, kelab-kelab ke. Saya rasa institusi masjid kena diperkasakan, kena dijinakkan kepada generasi muda. Iaitu sembahyang di masjid, lepas tu membaca, bertemu, pertemuan sosial, buat perniagaan di masjid seperti di Eropah. Saya tengok institusi masjid diperkasakan dalam berbagai-bagai bidang. Jadi peranan ulama bukan saja di masjid, iaitu hal-hal kemasyarakatan. Ini patut dipertingkatkan. Hal-hal, kata ulama, dia pun berjasa pada masyarakat yang 3 serangkai tadi. Rapat dengan pucuk pimpinan dan tidak bersubahat dengan benda-benda yang kemungkaran. Dan kalau misalnya nak menegur, misalnya orang yang paling tua pada kita ataupun yang dihormati atau raja dan sebagainya, kita dengan penuh kesopanan dan tidak boleh emosi, mengenakan hukum dan sebagainya. Jadi ciri-ciri inilah yang saya rasa saya perlukan ulama tadi menasihatkan negara. Misalnya satu contoh lah, dengan ada kepimpinan sekarang, mufti wilayah dah dilantik. Jadi beliau kena main peranan. Dan bagi saya pula sebagai penggerak sosial, saya nak mempertabatkan sosial budaya Melayu dalam institusi Islam, misalnya Baji Seraja, Raja dan sebagainya. Saya membuat seminar di Melaka, iaitu memperkasakan adat Melayu dalam konteks Islam. Jadi dalam apa-apa perkiraannya, kita mesti ingat budaya Melayu itu penting. Dia ambil kira sebab nilai budaya Melayu dengan nilai budaya Arab dengan orang putih berbeza.
kehebatan Melayu beragama Islam. Jadi saya punya pandangan iaitu Majlis Agama Islam untuk patut memainkan peranan penting dalam ada yang di bawah pimpinan raja, iaitu peranan penting memperkasakan Islam bersama-sama dengan adat Melayu supaya dia menjadi seimbang. Jadi yang dikatakan peradaban Melayu dan Islam tadi dapat pandu arah yang betul, di mana pucuk pimpinan yang teratur, di mana mufti bermainkan peranan dan juga Perdana Menteri ataupun Ketua Menteri ataupun Menteri Besar tadi mesti jujur. Jangan saya dah dengar Datuk, pernah saya ikut perkembangan dalam politik, dijanjikan mufti nak dilantik esko, tapi tak ada sebab mufti dah pernah tegur dia. Jadi tak ikhlas. Kejujuran ini sangat penting. Jadi dia saling kait-ngait. Ulama yang berkualiti, kepimpinan Islam yang teras, yang kukuh, dan yang ketiga Islam bersatu padu dan rakyat menyokong syiar Islam agar kita kita bersatu, di mana ulama tetap kita hormati bila-bila masa. Okey, Tan Sri. Cantik. Saya nak balik pada Datuk Alim. Kita setuju. Tuanku, raja-raja, agung atau negeri. Kemudian ada 3 komposisi. 1 orang politik, menteri besar atau Perdana Menteri. 1 ulama, iaitu yang kita tengok embodied pada mufti dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah ketua pentadbir, iaitu pihak pentadbiran negara. Apa tu dan sebagainya. Macam mana kita boleh cuba laksanakan idea ini? Jadi 3 komposisi ini bersatu padu, faham, memahami dan ada campuran personality antara satu sama lain, percaya mempercayai antara satu sama lain. Macam mana boleh kita buat tak? Dari segi perlembagaan sudah ada majlis raja-raja Melayu yang ingin menasihatkan kepada institusi raja dan juga raja yang Ketua Agong itu ialah ketua kepada parlimen. Di sini yang kita boleh bagi ialah komponennya. Struktur sudah ada. Kita punya kita punya yang memerdekakan negara kita dulu sudah dapat memikirkan permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Cuma implementasinya. Contohnya Majlis Raja-Raja Mesyuarat, dia bawa menteri besar saja, dia tidak bawa ulama ataupun mufti di dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Mungkin kita boleh cadangkan dengan ihsannya Pertuan Agong supaya dibawa juga penasihat agama di dalam mesyuarat itu daripada setiap negeri. Dan agama itu mesti dibincangkan di dalam Majlis Raja-Raja sebagai satu agenda utama kalau saya boleh cadangkan. Dan daripada situ, sebab apa? Dalam sejarah Malaysia, jikalau RU yang dibawa oleh Agong ke dalam parlimen tidak pernah ditolak oleh parlimen. Kecuali RU dibawa oleh ahli politik ataupun pembangkang dan itu ada sedikit gagal dan ada sedikit telah diluluskan oleh parlimen. Sistemnya sebenarnya sudah ada. Cuma kita perlu baiki dari segi implementasi dan memperkemaskan hala tuju kita. Jangan kita terpengaruhi cuma untuk mendapatkan kuasa. Sebab kuasa itu tidak membawa nilai kepada Islam kecuali kuasa yang mempunyai konsensus. Kuasa yang telah dipersetujui oleh semua masyarakat ataupun majoriti masyarakat. Dan ini perlu disedari oleh setiap pemimpin di setiap peringkat membuat keputusan daripada keluarga, ketua masyarakat, ulama semua. Perlu ada kehadiran agama itu, kepentingan agama itu di dalam membuat keputusan semasa. Clear, Datuk. Clear. Saya nak balik Dr. Kamil. Kalau mengikut teori daripada Datuk Alim, senang saja. Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam, di situ medan untuk memperkukuhkan kita punya idea tadi. Macam satu private council yang boleh memberi menasihat kepada raja-raja. Maknanya MKI mestilah dipengurusikan oleh raja. Kemudian ada Perdana Menteri. Kemudian ada Ketua Seksual Negara. Kemudian ada mufti. Mufti kebangsaan, mufti apa wilayah, mufti. Jadi maknanya kalau mengikut Datuk Alim itu,
kehadiran mufti di dalam MKI sebagai penasihat kepada tuanku-tuanku majlis kebangsaan itu adalah satu benda yang penting. Dan kita minta supaya berlaku campuran seperti itu. Apa ulasan Dr. Kamil? Saya buat contohlah. Satu contoh. Di masjid saya buat contoh dulu. Bila imam itu kedudukan dia lebih rendah daripada DO, lebih rendah daripada CPO, lebih rendah daripada pegawai-pegawai lain, maka dengan sendiri dari segi psikologi dia tak mampu bercakap lebih daripada apa yang dia mampu. Jadi kita kena upgradekan imam di masjid sama dengan ketua-ketua jawatan kuasa bidang lain. Sama juga dengan esko tadi. Sekarang ni mufti katalah dijemput tapi dia tidak ada jawatan sebagai esko. Maka dia kena diberi taraf macam esko juga. Baru dia ada rasa sama. Begitu juga bila sampai dekat MKI dan sebagainya. Jadi mufti-mufti juga kena diangkat dia punya kedudukan itu. Supaya dia tidak rasa aku ni macam ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Jadi kita kena mengangkat kedudukan institusi itu setara dengan yang lain, barulah kita dapat selaraskan benda ni. Ya. Macam mana Dr. Kamil bangkitkan soal menaikkan taraf mufti? Saya Tan Sri, saya ingat macam ni. Dulu orang kata mengapa hakim-hakim syar'i tidak berfungsi dengan baik kerana mereka itu tarafnya rendah. Qadi-qadi macam tu, dialah jadi qadi, dialah sapu tai kambing. Saya tahu betul-betul Tan Sri, saya mula-mula muda tu kan. Saya pergi tengok Tok Qadi duk sapu tai kambing depan pejabat tu. Tak ada orang kaki tangan. Sekarang ni mufti ada 40 orang minimum. Maksimum 40 orang staff. Bila kita bagi kenaikan pangkat gaji dan sebagainya kepada hakim-hakim syar'i, sampai sekarang hakim syar'i tidak dihormati setara dengan hakim-hakim yang lain. Adakah kerana masyarakat tidak menghormati para ulama ataupun kegagalan para hakim syar'i kita untuk mempertingkatkan personaliti dan kredibiliti masing-masing? Saya hadir di mahkamah biasa. Orang nak masuk, nak keluar, hanggup. Di mahkamah syariah, masuk gedung. Saya rasa kalau saya hakim, saya halau orang yang masuk macam tu. Tetapi di mahkamah syariah kita tak terjadi macam tu. Ada disiplin, tak ada disiplin. Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Jadi, teori Dr. Kamil tu betul. Tapi adakah kalau kita angkat setara-setara, katalah imam masjid negeri sama seperti DO misalnya, adakah setakat ni jauh mana lagi beza antara pegawai agama, pegawai sivil dan sebagainya? Kita cuba simpulkanlah. Saya berpendapat institusi ulama kena diperkasakan. Memang dah kerajaan dah diperkasakan, tetapi ada rongga-rongga, ruang-ruang yang saya rasa masih tak dihormati. Misalnya dalam satu majlis, Pak Imam tak duduk ke depan, yang duduk ke depan ialah DO dan sebagainya. Ini kita kena, ini saya rasa sistem ini kita kena perbetulkan di peringkat negeri, dan juga yang paling penting siapa kita nak mengadu hal, Majlis Agama Islam satu. Dalam majlis agama pula negeri-negeri berbeza-beza. Dan tentulah institusi Gajah Melayu yang dipertuan Majlis Gajah-Gajah. Saya setuju dalam Majlis Gajah-Gajah Melayu itu diiringi oleh ulama. Dan sebelum berbincang dengan ketua menteri ataupun menteri besar, ulama-ulama ni duduk berunding, bincangkan apa masalah negeri dan bagaimana kita boleh penyatuan. Itu yang pertama. Yang kedua, majlis agama kena diperkasakan. Raja-raja Melayu jadi pengusi ataupun raja muda. Jadi bila diadakan ini, saya tengok kadang-kadang tak seimbang. Kita fikirkan hal-hal keagamaan saja, hal kemasyarakatan kurang. Sebab satu contoh, umumnya majlis agama Islam dan adat Resam Melayu. Bila saya buat kajian, adat Resam Melayu diketepikan. Sebenarnya adat Resam itu dibetulkan. Sebab dia Islam dijunjung, adat warisan dikendung. Adat warisan yang baik ini kena diperkasakan. Kalau majlis perkahwinan yang mana baik, kita perkasakan. Yang mana buruk tu, kita kena buat satu perundingan. Kita menegur. Dan teguran ulama' ni dihormati. Ini sebab tu saya kata, institusi ini kena datang, reformasi barulah.
saya rasa daripada institusi Raja Melayu diperkasakan maksud saya, dia punya pejabat, kaki tangannya pun kena peruntukan yang cukup oleh kerajaan. Kerajaan kena lebih cukup. Sebab saya pernah pergi Majlis Maharaja Raja Melayu. Sedih. Jadi bagaimana satu kementerian punya pejabat, begitu juga satu kementerian agama tadi itu mempunyai lengkap. Dia punya pasarana dan sebagai khusus latihan. Ini perlu dikasakan. Jadi patut dipertingkatkan mahkamah syariah ni dan sebagainya, dari segi hakim-hakimnya dinaikkan tinggi. Sekarang dah naik taraf. Tetapi disiplin yang kurang, yang tadi tu disiplin, ada penghayatan. Jadi ini semua kena khusus. Kena ingat mengingat, sebab tu kita selalu perkataan ingat mengingat ni sangat penting. Bukan komen macam orang politik. Tegur nak untuk kemenangan. Tapi mengingat-ingat tu demi kejayaan. Kita dengar orang bang iaitu mari semayang menuju kejayaan. Jadi ini yang saya rasa kalau ada insya-Allah kita betulkan balik. Dalam sistem ni kita betulkan balik Majlis Raja-Raja Melayu, institusi agama dikukuhkan, ulama tu sangat relevan, dua sama-sama berunding. Kalau tak mau berunding ramai-ramai, khusus khas dengan ulama ini, insya-Allah kita dapat kesepakatan. Okey, Tan Sri, kita masih ada satu sesi lagi akan datang ni. 1 minit, Datuk. Sebelum kita tutup, apa nak kata? Nak simpulkan 1 minit. Saya berpendapat dengan tegas meminta supaya satu struktur hubung kait di antara kerajaan federal dengan kerajaan negeri dari aspek pentadbiran Islam perlu dikemas-kinikan supaya apa yang disebut tadi dari segi skim jawatan, hierarki dan respect, status sosial, peranan dan ini dapat dipertingkatkan dan mesti disegerakan satu atau cara yang lengkap dan dipersetujui oleh semua sebab sudah 70 tahun merdeka masih lagi tidak ada satu penyatuan ataupun arus ataupun hala tuju di antara kerajaan federal dari segi agama Islam dengan kerajaan negeri yang berkaitan. Contohnya Menteri Agama sekarang dia tidak boleh masuk campur di dalam keadaan negeri-negeri yang di bawah sultan. Dia hanya boleh mencampuri hal-hal agama di dalam negeri yang di bawah yang di-Pertuan Agong. Jadi perkara ini saya rasa mungkin Datuk sendiri sebagai pengurusi MDN perlu hala tujukan, hantarkan satu peringatan kepada Menteri Agama kita supaya dapat mengadakan satu perbincangan yang baik supaya perkara ini dapat diselesaikan dengan demi bangsa kita yang semakin dalam keadaan tenat sekarang. Saya kira kalau dibandingkan dengan yang dahulu sehingga sekarang, dari segi perpaduan dan hala tuju, ternyata kita sudah hilang. Dan perkara-perkara hari ini kita sudah bincang semuanya, semua perlu tindakan dengan segera saja. Seseorang daripada kita, rakyat Malaysia yang beragama Islam, yang mempunyai wibawa dan mempunyai ilmu agama yang tinggi, perlu menggerakkan perkara ini. Terima kasih, Datuk. Okey, Datuk Kamen. 1 minit. Saya nak bagi last kali. Amar ma'ruf nahi munkar itu semua orang faham. Tetapi sekarang ni, kita duduk masih belajar pada amar ma'ruf nahi munkar yang kecil-kecil, yang remeh-temeh. Padahal amar ma'ruf nahi munkar yang paling besar sekali, yang disebut oleh Datuk Alim tadi, iaitu membuat teguran secara berstruktur kepada pihak yang tertinggi, pihak kerajaan, pihak pentadbiran dan kepada semua pihak. Amar ma'ruf nahi munkar tu kita tengok dalam Quran banyak kali, dalam hadis tu banyak kali, dan yang paling sekali besar amar ma'ruf nahi munkar ialah menegur kedudukan yang tak betul dalam masyarakat kita. Ya, kita ambil teguran yang berstruktur. Okey, Tan Sri, 1 minit. Ya, saya setuju. Kedudukan yang berstruktur itu kita membetulkan sama sekali di bawah institusi Raja-Raja Melayu yang di atas dari Pertuan Agong. Diperkasakan institusi agama dan dikaitkan dengan masyarakat Melayu. Sebab tu Islam dan Melayu satu perjuangan. Jadi bila kita buat itu, kita mesti tengokkan supaya status ulama, orang yang beragama pun setaraf dengan yang lain-lain.
Yang ketiga, masjid kena diperkasakan bukan saja untuk sembahyang apa dan sebagainya, tapi kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan bangsa Melayu dan sebagainya patut diperkasakan. Dan yang paling penting, saya rasa kita hadirkan satu struktur di mana perundingan Majlis Raja-Raja Melayu, ada Perdana Menteri, ada Ketua Menteri dan sebagainya, ada ulama juga. Mungkin ulama sebelum tu dia berunding. Dalam berunding dikemukakan kepada Majlis Raja, pada institusi Raja Melayu untuk perbetulkan. Maklumlah kita institusi agama ni berdasarkan pada negeri-negeri. Jadi satu penyelarasan ni boleh dibuat sebelum kita nak meletakkan kuasa atas federal. Jadi dalam hal ini perundingan, saya rasa insya-Allah ulama-ulama kita sekarang bukan sebarangan, orang berilmu, pandai berbahasa Inggeris, pandai berhujah dan sebagainya. Ulama ini yang diambil. Dan ulama ini juga yang boleh berhimpun menegur pada ulama-ulama media massa sekarang. Ulama media baru ni yang banyak main suka hati dia bercakap yang kadang-kadang kita kata kecewa lah sebagai umat Islam ini ke Islam saja. Jadi siapa nak tegur ni? Sebenarnya bebas. Jadi kurang-kurang ada musakarah, majlis ulama tadi ada, boleh menegur. Jangan buat macam ni, tak baik. Lepas tu berunding dengan baik. Jangan bergaduh. Ulama dengan ulama kalau bergaduh, dia keluarkan ayat dia firman dia kat sini. Masing-masing hujah nak menang. Dia bukan kerja kerana Allah. Nak menang. Nafsu dunia. Jadi sebab itu saya rasa saya sokong insya-Allah kita buat saya pun dalam organisasi saya melalui Majlis Agama Islam di Melaka Siadat, saya ingin memperkasakan Islam dijunjung, adat warisan dikendung supaya adat warisan Melayu yang salah itu kita ketepikan, kita perbetulkan daripada sekarang kerana kemesraan rakyat Malaysia umat Islam ini ialah dari orang Melayu. Dan orang Melayu inilah yang membina satu masyarakat yang mewarisi peradaban Islam yang tinggi, yang untuk kita membina satu masyarakat yang bersatu padu, baik dan sebagainya. Janganlah wujud satu masyarakat yang berdendam kesuman. Ini pun masalah. Dendam yang tak bermoral, cakap tak senonoh dan sebagainya ini, siapa yang nak tegur ni? Dan tentu majlis ulama bersama-sama dengan intelektual, bersama dengan pemimpin politik duduk berunding dan kita tegur dari hati ke hati. Dan ketua kita ialah dia Tuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu, dia sebagai ketua tunggak. Dan inilah caranya kita mengkasakan agama Islam sebagai agama persekutuan, agama negeri ini. Jangan ada sumbang-sumbing sebagainya pada pihak orang luar. Bahkan yang kita kecewa, umat Islam sendiri yang mempersoalkan. Kerana mereka tidak dinasihat kerana kebebasan bersuara yang melampau-lampau. Ini menjadikan kita berpecah belah. InsyaAllah dengan usaha ini kita berjuang kerana Allah. Okey, terima kasih Tan Sri. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita termasuklah soal amal ma'ruf nahi munkar secara berstruktur tadi Jadi kita bincang dalam pleno nanti dengan dua tetamu yang akan kita jemput nanti dalam sesi yang lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu sekianlah apa yang dapat kami bicarakan pada hari ini. Dan saya rasa perbicaraan ini dari semasa ke semasa sudah menjadi semakin serius. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.